Saudara Abdul Haziq, Saudara Muhammad Haziq bin Abdul Sattar, yang dihormati barisan SOF Kepimpinan M10 yang berusaha Lajnah Pengurusan Usrah LPU M10 dan yang dikasihi sahabat-sahabat seperjuangan Nukaba sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita buka liqa kita pada malam ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi insya-Allah seperti biasalah, sebelum kita mulakan apa-apa, kita perlu merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmatnya kita dapat hidup lagi pada ketika ini dengan dua nikmat terbesar, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Dan kita juga sepatutnya mensyukuri nikmat yang Allah tambah lagi, iaitu pada malam ini, iaitu nikmat kesihatan dan juga masa depan, yang mana dengan segala nikmat ni kita diberi peluang pada ketika ini kita dapat join liqa Nukaba 3.0 insya-Allah. Jadi yang kedua, jadi saya nak tanya dululah, apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Sila respon, wajib respon sama ada komen ataupun voice. Okey, apa khabar sahabat-sahabat? Alhamdulillah, ana bi khair. Okey, ini dia sihat. Okey, alhamdulillah. Kita punya alumni kita pun sihat, alhamdulillah. Okey, Nurul Hamdan. MC sihat, MC. Alhamdulillah, MC sihat kita. Alhamdulillah. Okey, alumni sihat, semua sihat, Tafina dan sihat. Okey, alhamdulillah semua sihat lah. Jadi sedikit tasawur lah berkaitan kita punya perjalanan liqa malam ini ya. Jadi kita tajuk pada malam ini adalah Selami Jalan Dakwah Nukaba. Jadi boleh salin lah. Dan ni pun dah ditekankan, dah diberitahuan. Selami Jalan Dakwah Nukaba. Jadi insya-Allah tasawur kita punya flow malam ni, kita akan ada dua panel. Panel yang hebat insya-Allah. Iaitu yang pertama Ustazah Nurul Izzati binti Mazlan. Yang kedua adalah kita punya alumni legend kita, handsome, iaitu Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhammad Afnan bin Anwar. Jadi insya-Allah panel pertama Ustazah Nurul Izzati akan berkongsi sedikit berkaitan dengan tajuk ini dalam maksimum 25 minit. Okey. Maksimum 25 minit insya-Allah. Lepas tu kita rehat sebentar dan kita sambung dengan kita punya alumni legend Ustaz Afnan lagi 25 minit. Jadi berdasarkan perkiraan masa ni, kalau betul lah insya-Allah, kita akan buka soalan pula pada dalam jam 10 lebih kurang lah. Jadi kalau dah dalam masa mendengar perkongsian daripada dua panel kita yang hebat ni, kalau ada soalan catik tepi dulu. Nanti insya-Allah kalau ada masa, kita ada rezeki, kita buka soalan, kita buka ruang ataupun segmen Q&A. Jelas? Saya tanya ni semua jelas tak? Jelas. Okey, insya-Allah. Jadi untuk round pertama, jadi kalau saya lihat di sini kita punya panel dah ada insya-Allah. Jadi insya-Allah dengan segala hormatnya saya mempersilakan panel yang pertama, iaitu Ustazah Nurul Izzati binti Mazlan dengan tajuk Selami Jalan Dakwah Nukaba. Fal yatafaddali, insya-Allah, dipersilakan. Terima kasih majlis, saudara yang mutakin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum fa in aqamtumus shalah wa ataytumuz zakah wa amantum bi rusuli wa 'azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana وأكفرن عنكم سيئاتكم وأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. Surah Al-Maidah ayat ke-12. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, yang hormati para pimpinan Persatuan Muallim Tarbiyah Nukaba M10 yang disegani sahabat-sahabat Nukaba sekalian yang dimuliakan dengan Islam. Jadi pertamanya
kita bersyukurlah kepada ilahi kan, kerana dengan limpah kurnianya kan Allah izinkan kita berkumpul walaupun secara virtual macam ni. Yang keduanya, ana harap semua dalam keadaan yang sihat walafiat, dalam keadaan yang bersedia, mental dan fizikal lah, dimudahkan segala urusan insyaAllah. Dan yang ketiganya, nak ucapkan terima kasihlah kepada LTU, terutamanya saudari Auni Fatihah dengan Fatihah yang dah jemput lah kami untuk berkongsi. Ana wakil dia lah Nukoba, wakil yang Nukoba yang kredit lah untuk berkongsi pada malam ni. Dan yakin ramai je lagi yang sebenarnya lagi hebat dalam dunia Usrah dan Nukoba ni sebenarnya. Tak apalah, kita sama-sama lah malam ni insyaAllah. Jadi nak present jap. Boleh nampak ke? Nampak. Okay, tajuk yang diberikan ialah ni lah, Selami Jalan Dakwah Nukoba. Jadi, tengoklah apa yang kita boleh selam dalam masa 25 minit insyaAllah. Ayat anda baca sebelah tadi, ayat surah Al-Ma'idah ayat 12. Kita tengok dulu maksud dia apa. Walaqad akhadallahu mithaqa Bani Israil. Dan demi sesungguhnya, Allah telah memberi perjanjian kepada Bani Israel dan setia supaya mereka menjunjung perintahnya dengan menjaga larangannya. Dan kami telah utuskan dari kalangan mereka 12 ketua ataupun naqib untuk memimpin golongan mereka masing-masing. Allah pun kepada mereka, aku bersama kamu memperhati segala-galanya. Lain aqamtumus shalah, sekiranya kamu dirikan solat, wa ataitumuz zakah, serta kamu tunaikan zakat, wa amantum bi rasuli wa azartumuhum, dan kamu beriman dengan Rasul, utusanku, serta menolong pula mereka dalam menegakkan agama Allah, dan kamu pinjamkan Allah dengan sedekah dan berbuat baik pada jalannya, serta pinjaman yang baik, bukan kerana liat dan mencari keuntungan dunia, sampai akhir ayat tadi. Jadi apa yang kita boleh ambil ibrah daripada surah Al-Ma'idah ayat 12 ni, dia cerita pasal perkembangan Islam waktu zaman Bani Israel lah kan, zaman Nabi dan Rasul Bani Israel. Dan Bani Israel ni kita kena faham, dia umat Islam dahulu kan, kita jangan rasa Bani Israel tu ialah agama lain, sedangkan mereka tu ialah agama umat Islam zaman dahulu. Allah cerita macam mana Nabi Musa disediakan 12 orang nakib, iaitu pelapis Nabi Musa. Dan surah ni mengenai Ma'idah makanan, hidangan yang turun daripada langit kepada 12 Hawariyun ni lah, pembantu Nabi Musa ni. Jadi apa yang kita boleh ambil maksud nakib kan, jadi kita tengok nakib tu dalam Quran. Asal nakib ni maksudnya daripada naqabah. Naqabah ni maksudnya menembusi. Menembusi apa? Menembusi yang menembusi muka bumi, mencari rezeki untuk kaumnya. Buat apa saja, nak pastikan untuk terus hidup lah. Pemimpin yang menembusi hati kaumnya lah macam tu. Dan makna yang kedua kita boleh ambil ialah al-raqib ala syu'un al-qawm wal-hafiz ala al-ahwal al-qabilah. Maksud dia pemelihara, penjaga, penjaga di atas urusan-urusan suatu kaum dan penjaga suatu kebajikan suatu kabilah. Jadi cerita pasal tadi tu lah, semua balik cerita pasal Nabi Musa tadi, mereka ni diutus untuk membimbing anak buah masing-masing. Bila mana Nabi Musa dia minta 12 kabilah, ada 12 nakib lah, 12 kabilah, 12 nakib. Dan cerita ni macam ni, Nabi Musa kan ketuk batu besar, 12 mata air pun terkeluar kan. Jadi Bani Israel itulah yang ada 12 kabilah, yang mana mereka tu keturunan anak-anak Nabi Yaqub, anak Nabi Yaqub 12 orang kan. Lahirlah 12 kabilah besar tu, dan 12 mata air tu keluar supaya semua tu tak berebut, semua masing-masing ada part masing-masing nak ambil air tu. Jadi masing-masing beratur. Inilah mujizat Allah lah yang kita tengok. Dan kalau kita tengok jumlah Bani Israel ni sangat besar lah kan, besar. Dan daripada itulah kita tak pelik lah kenapa Nabi Musa ni perlukan backup, perlukan pembantu, iaitu nakib-nakib ni lah, Nukoba. Yang mereka ni memiliki ilmu pengetahuan yang cukup sebab nak melapisi kan perjuangan dakwah Nabi Musa. Dan Allah kata kat situ tadi, sebenarnya ini mak aku, Allah, aku bersama kamu selagi mana ni kita tunaikan solat, nakib tu tunaikan solat,
Tunaikan zakat, solat tu episod kita tengok kita selagi mana kita mempereratkan hubungan dengan Allah, simbolik hubungan dengan Allah, dan zakat tu pula simbolik hubungan kita dengan manusia. Okay, saya cerita pasal nakib. Kita semua nakib kan? Betul tak? Okay, ada yang orang? Okay. Jadi kita tengok pula bila cakap pasal nakib ni, dia dalam sebuah usrah lah kan. Ana bawa dulu dasarnya, kita kena faham usrah ni definisi dia apa? Kelompok lah, satu kumpulan diskusi yang ada jadual rutin. Kalau kita ada penetapan masa lah yang telah ditetapkan oleh MTN kan. Dan kita ada kumpulan kita sendiri yang memang dah tetap dah, anggota yang tetap, dan dibuat pada suatu masa. Ataupun boleh cakap juga aktiviti kepada golongan yang peka kepada perkembangan Islam. Dan kalau kita cakap pasal usrah ni, dia tak lari dengan 3 rukun. Rukun ta'aruf, tafahum, takaful. Ana nak bawa lah hari ni apa yang kita boleh faham sudut lain lah. Kita bukan rasa macam okay, benda biasa, ta'aruf, tafahum, takaful biasa. Tapi yang pertama, ta'aruf. Kita kenal lah kan, ta'aruf kenal. Benda ni boleh dimodulkan, boleh diprogramkan. Biasalah kan, mesti semua biasa buat kan. Tanya soalan macam-macam lah, slot ukhuwah, selong surah, semua tu. Tapi ta'aruf yang sebenar ialah kita ta'aruf, kita tahu masalah dia usrah kita, kebimbangan dia, bukan di momen-momen indah je, bukan di waktu yang seronok je. Kita tak pernah, kita jarang lah tanya soalan yang sedih-sedih dalam usrah. Tapi usrah yang ta'aruf yang sebenar ialah kita tahu kesedihan dia, apa yang dia tengah risaukan kan. Mungkin dia tengah serabut dengan belajar online ni, mungkin dia tengah serabut dengan KKP dan sebagainya kan. Jadi okay. Jadi komitmen di sebalik ta'aruf tu yang lagi penting lah. Kita kenal jiwa dia, kita kenal hati budi dia, bukan kita kenal fizikal saja. Apa yang kita tahu, apa yang kita tak tahu, apa batasan gurau dia tak boleh gurau lebih-lebih, dia tak suka. Kita lah. Dan ada uruf masing-masing. Contoh Arafah tu kan, Arafah tu maksudnya asal juga huruf. Kalau kita tengok kita punya kelompok usrah kan, kita ada dalam IPG lah, kita ada kos PI, kos BM, kos TESL. Jadi kat situ pun masing-masing, setiap kos pun ada uruf masing-masing. Jadi kita tak boleh lah kalau kita rasa kita ni kos PI, kos BA, kita ada rasa ana khairum minhum. Kita ada rasa macam okay, aku lagi bagus daripada orang, aku lagi banyak tahu. Itu pun tak boleh lah kan. Dia banyak lah ni menyebabkan kemahiran jugalah kita nak mengenal hati budi masing-masing. Dan Islam sangat penting lah kita pilih kawan kan. Dalam Quran pun surah Taha cakap pasal waj'alni waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang penyokong dari keluargaku, Harun akhi. Ni memanglah sudut Nabi Musa, memanglah memerlukan saudara, tapi dari sudut kita, dari sudut kampus, kita perlukan ahli usrah lah yang boleh jadi penyokong kepada apa yang kita nak bawa, apa perjuangan Islam kan. Okay. Persahabatan yang Al-Quran gagaskan tu lah. Sahabat-sahabat yang bila kita bersahabat dengan dia, kita tergolong nak buat baik daripada sebelum ni. Okay, yang kedua kita tengok rukun yang kedua yang tafahum. Faham kan, saling faham, memahami. Faham satu sama lain tu ta'aruf. Tapi apa yang kita nak faham tafahum sebenarnya? Tafahum ni kita faham wawasan hidup masing-masing. Kita cari hidup macam mana, kefahaman Islam kita macam mana. Jadi ruang usrah je lah, ruang diskusi ni lah, bukan tempat kita nak bagi sahala je lah. Contoh macam sekarang kan macam banyak anak cakap kan, tak apa, boleh je nak macam lah. Tapi dalam usrah kita janganlah banyak kita cakap. Sebenarnya kita kena bagi adik usrah kita lagi banyak cakap daripada kita. Kita membincangkan masalah di kampus ke, kita bahas sama-sama dalam usrah, kita berdebat dalam satu isu ke. Dan kefahaman yang lebih utama tak ada yang lain, tak bukan ialah kefahaman Islam kan. Semakin lama kita dalam usrah tu, semakin kita faham Islam. Kita saling kongsi ilmu, kongsi maklumat, kongsi rasa, bertukar pandangan.
dan target kita semua target kita sama-sama lah dengan adik usrah kita tadi. Kita duduk dalam usrah, kita semakin faham Islam. Dan yang rukun terakhir lah rukun takaful kan. Takaful, ta'awun, wa ta'awun al-birri wa taqwa. Tolong-menolong satu sama lain. Persaudaraan yang sebenar ialah kita tolong di atas jalan kebaikan dan jalan takwa lah kan. Bila dia ada masalah, dia cari kita, dia adukan pada kawan-kawan usrah dia. Maksudnya prihatin pada kawan usrah. Kita tengoklah satu hari tu mungkin dia monyok, sama dia ceria. Kita kena tahulah. Padahal banyak dia cakap sebelum ni tapi mungkin ada sesuatu yang dia simpan. Ataupun dia selama ni dia pendiam tapi hari ni dia macam terlebih ceria. Mungkin ada sesuatu yang dia tengah sambut. Dan kita kena faham kalau tolong ni bukan sekadar tolong material. Tak semestinya. Tolong untuk menjadi pendukung yang baik, pendorong yang baik, beri motivasi, dorongan yang baik. Itu pun takaful juga. Di tengah down kita bagi semangat. Inilah yang dikatakan persaudaraan, perkongsian ilmu, kesedaran. Itulah dia medan usrahan. Okay, semua okey lagi? Okay, insyaAllah. Terima kasih. Alright. Okay, kita tengok pula apa yang Al-Quran kata sirah dan kisah satu kisah je tentang salafus soleh berkaitan dengan usrah ni lah. Kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi ada kisah berkaitan yang mana mereka ni buat usrah. Ashabul Kahfi. Waktu masa tu Ashabul Kahfi ni diorang singgah kat bawah pokok. Dia kan masing-masing kan ambil keputusan untuk keluar daripada kota kan sebab nak larikan diri daripada kejadian yang sangat dahsyat waktu tu. Dan masa tu raja diorang sangat menekan rakyat kan terpaksa sembah dia kerajaan syirik. Jadi Ashabul Kahfi ni diorang keluar kota untuk beruzlah menyelamatkan iman. Semasa perjalanan tu diorang bukan rancang sama-sama tapi seorang-seorang dan Allah ilhamkan untuk diorang tu berteduh bawah pokok. Seorang-seorang rehat sampai orang ketujuh berehat. Dan waktu tu masing-masing semua diam je sebab tak kenal kan. Diam. Tapi tiba-tiba seorang bersuara. Dia kata aku duduk sini bukan sebab aku duduk sini sebab aku dah bengang ada raja yang minta sembah dia. Lepas tu bangun orang kedua. Samalah dengan aku. Aku nak selamatkan iman daripada kota yang dipenuhi musuh kejahilan. Lepas tu bangun pula orang ketiga. Sampailah orang ketujuh bercakap benda yang sama. Jadi mereka ni semua ada cita-cita yang sama. Cita-cita nak selamatkan iman. Ada perasaan yang sama. Ada wawasan yang sama. Itu yang Allah turunkan ayat. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Dan Allah ikat hati-hati mereka. Ni kita boleh tengok. Ini kisah usrah Ashabul Kahfi. Itu boleh kita ambil lah di bawah pokok tu. Yang kedua kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir. Yang ni Nabi Musa nak pergi mendalami ilmu kan dengan Nabi Khidir. Nabi Musa bawa budak idza qala Musa li fatahu. Dia kata aku takkan berhenti sampailah aku jumpa lokasi dua laut. Yang mana pertemuan lah lokasi bertemu Nabi Khidir. Nabi Musa bawa budak dia. Nabi Musa kata pada budak tu aku tak akan berjalan. Bukan teman je tapi dia nak bawa budak tu sebagai pelapis yang akan mewarisilah perjuangan Nabi Musa tu. Itu Nabi Musa bin Nun. Nabi Musa sebagai nakib, Nabi Musa sebagai anak usrah dan guru mereka ialah Nabi Khidir. Yang mana mereka menyambung kerasulan Nabi Musa lah. Nabi Musa kalau kita lihat mukjizat dia apa? Antara salah satu. Membelah laut. Betul, membelah laut. Membelah laut. Kalau Nabi Yusha ni dia membelah sungai. Jadi kalau kita lihat mukjizat yang Allah kurniakan kepada mereka ni, Pak Nakib ni membelah laut. Adik usrah ni boleh membelah sungai. Jadi sampai tahap begitulah kita nak melahirkan Nakib dan adik usrah yang bahkan lagi hebat sebenarnya daripada Nakib ni. Nak bina generasi yang soleh dan muslim. Dan kita lihat Nabi Yusuf dia dakwah kepada kaum keluarganya, kepada adik-beradik ni. Dan cerita yang paling boleh kita ambil tentang dakwah Fardiah adalah kisah Nabi Yusuf yang mana ketika dalam penjara
yang didatangi oleh ni boleh cari lebih detail lah. Nabi Musa sangat Nabi Yusuf sangat membina bonding dengan sahabat yang baru bertemu tu. Dia cakaplah, wahai sahabat, kita sama je, dua-dua tak ada beza, kita dalam penjara. Dia membina titik persamaan. Jadi nak tekankan kat sini penting lah untuk kita dakwah fardiyah, dan kita kena cari titik persamaan dengan ahli usrah kita. Dan kita lihat kisah Rasulullah pun, baginda mengutuskan Sayyidina Mus'ab bin Umair sebagai nakib kan, untuk mendidik penduduk Yathrib. Saya berikutus ni Sultan Atin, tak apalah, ni boleh masa saya cari sendiri walaupun anak kita nanti. Inilah kita boleh faham pencerahan, kefahaman dan diterapkan ukhuwah Islamiah dan Imaniyah. Jadi dan nak sikit lagi insyaAllah, sekadar pesanan, muhasabah dan sedikit pengalaman yang sedikit sangat-sangat lah. Lepas ni akan disambung oleh yang kedua yang lagi banyak pengalaman insyaAllah. Jadi kita ambil lah sama-sama pengalaman pesanan ni pun untuk diri sendiri kan. Kita kita tengok yang pertama, kita kena tahu yang kita ni fasilitator ilmu, kita bukan ulama'. Jadi kita jangan rasa stres atau rasa sangat terbeban, sangat rasa macam aku kena ngaji kitab banyak-banyak untuk masuk usrah. Bukan macam tu. Tapi kita hanyalah facilitate. Kita memudahkan cara macam mana sesuatu syllabus ataupun maudhu' yang kita nak bawa tu sampai kepada ahli usrah. Okay. Yang seterusnya, anggap medan usrah ni sebagai medan kita takwinul fard. Kita nak membina individu, bukan kita nak habiskan RPU semata-mata. Okey, yang ketiga, motivasi. Kita kena ada motivasi sebenarnya. Kalau kita rasa lemah, rasa macam malas, itu normal. Kita kena yakin kerja jadi nakib ni lah kerja para rasul. Kalau kita tak dipilih oleh, bukan dipilih maksudnya, kita kena anggap benda ni taklifan lah daripada Allah. Tapi enten sekadar wasilah lah memilih kita untuk nakib muqaba'an. Tapi kita kena rasa macam Allah lah pilih aku. Kalau tak ada peluang ni, mungkin aku tak akan ada peluang untuk berdakwah. Berdakwah pada Isra lah terutamanya ni. Seterusnya ialah bonding. Kita kena bonding ni penting untuk menjadi terutamanya bonding ni ialah seperti ayah dan ibu. Kalau kan pernah cakap ayah dan ibu, sebab ayah dan ibu ni dia kan pada anak-anak mereka tak akan pernah putus asa dalam mendidik, mendoakan untuk hidayah. Jadi pentinglah untuk kita ada rasa macam tu pada ahli usrah kita, anak usrah kita. Untuk kita kenal pasti potensi, personality dan untuk kita bina keyakinan ahli usrah kita. Nuqabah juga sebagai jurulatih pasukan. Okay, tu lah tadi. Alright. Seterusnya, jadi usrah untuk medan berkongsi cerita. Okay, biasa kan, biasa kita bercerita kan. Kadang-kadang nak jadi pencerita yang baik ni susah sebab, tapi benda tu sangatlah semua orang suka dengan cerita. Itu lumrah kita manusia suka dengan cerita. Okay, seterusnya medan melistrikkan diri, terutama lagi bab masa. Ni penting sebab contohlah, masa ni banyaklah kan orang selalu berpandang. Andai kata kalau kita betul-betul jadikan wasilah ni sebagai kita untuk melistrikkan diri, contoh kita nak buat usrah pukul 9. Pukul 9 tu tak ada lagi, kita baru seorang, kita dengan partner kita. Lepas tu, okay, 9-2 minit baru masuk 2-3 orang. Waktu tu dah masuk tu, kita boleh je nak teruskan mula walaupun tak cukup. Sebab apa? Sebab lepas itu maksudnya kita ni telah amanah dengan masa. Kita dah janji dah dengan usrah kita nak mula waktu tu. Tapi pada permulaan ni, mungkin pada awal-awal kan, pada yang masih baru pegang ahli usrah PP tu, mungkin tak boleh buat macam ni lagi. Mungkin kena call juga, kena tanya kenapa tak masuk lagi. Tu di awal-awal lah, tapi usrah yang kali ke-3 ke-4 ke,
kalau dah ada mula-mula, kalau dah ada 2-3 orang pun mula. Nanti yang lewat tu dia akan datang dengan rasa mungkin rasa segan, kalau ada rasa segan, dan dia rasa macam segan, tapi akhlak nakib tu telah menegur dia. Kita tak marah dia, tapi dia faham lah kita mula tu sebab kita takkan tunggulah orang yang lewat tu. Yang seterusnya ialah medan untuk kita menyeimbangkan diri Muslim sebagai seorang Muslim lah, iaitu physical, intellectual, emotional dan spiritual. Benda ni penting lah dalam usrah kita terapkan. Physical, perlunya ada aktiviti luar. Kita jangan lalu rasakan usrah hanyalah dalam masjid, dekat bilik, tapi perkembangkan benda tu. Kita boleh buat aktiviti yang melibatkan fizikal lah. Intelektual, fikrah, untuk bina fikrah, emotional, ukhuwah, dan spiritual, ruhiyah, itu yang penting. Okay, sikit lagi. Okay, ni yang tekankan sikit tentang norma baharu. Sekarang lah kan sekarang kita diuji dengan COVID-19. Okay, pertama pesan untuk diri sendiri yang sama, kena buat usrah, jangan culas. Ingat balik, amanah lah ni, amanah. Bukan sesajalah kenapa M10 suruh upkan nak buat usrah mingguan apa semua, tapi kita sekadar scroll, kita sekadar buka abaikan je. Sedangkan benda tu amanah, kita dah ditaklifkan kan, kita kena buat. Jangan lepas tangan, tinggal air usrah. Yang tahu-tahu lagi tak jumpa dia, terus kita abaikan dia, tak tanya khabar. At least kena tanya khabar, kena hidupkan, meriahkan grup, kena bantu KKP. Contohnya kita kan dah jadi sini kan, banyak sebenarnya KKP kita yang boleh kita bagi sebenarnya juga KKP. Maksudnya nota-nota, lagi-lagi adik-adik PP yang baru lagi tu, kita buatlah tiba-tiba kita buat sini. Nanti buka lah tele, akak ada send nota, akak ada send slide, boleh buat macam tu. Tanpa dia meminta pun, dia tak minta kita tapi kita bagi, dia sangat-sangatlah teruja dan terharu. Boleh buat. Okay, seterusnya variasikan pelaksanaan mingguan kita. Buat Google Meet ataupun buat video, explore lah benda-benda. Banyak kita kena banyakkan kemahiran tu. Mungkin kita ada Instagram, kita buat live kan, gunalah macam-macam lah dekat Instagram boleh. Lepas tu kita buat poster ke apa-apa daripada RPU tu, kita ringkaskan, kita menarikkan lagi dengan poster. Benda tu sangatlah ahli usrah cakap lah macam mestilah kita kena hadir sebab tak ada macam-macam. Dia akan nampak benda tu, effort kita tu. Bukan kita cakap awak mesti datang, awak wajib datang. Kita tak paksa je. Nanti kita buat macam-macam tu, dia sendiri yang menilai lah. Mereka sendiri yang menilai. Kita bagi dan uji. Bukan sekadar kita bagi swap, tapi kita kena ada buatlah penilaian. Apa yang kita bagi selama ni, dia faham ke tak faham. Contohnya kita buat quiz kan. Kita minta pandangan. Nak cakap, dalam usaha kita jangan cakap sahala je, tapi kita kena bagi adik usrah yang banyak bercakap. Dan bila dia cakap tu, contohlah kita minta pandangan seorang-seorang, kita kena, cara yang terbaik ialah kita rephrase. Kita ambil balik kata-kata dia. Contoh, kita cakap pasal macam mana langkah nak berakhlak mulia. Dia cakap lah, okay, kita quote balik apa dia kata-kata, tapi dalam kata-kata kita, maksudnya ada sesuatu yang tertambah. Dia akan rasa macam, terharunya aku usrah ni agak apa aku cakap, mengiyakan, tapi sudah kita tambah. Tu yang terbaik. Tu kemahiran lah sebenarnya, kena banyakkan baca jugalah. Kita buat quizzes, kita buat Google Form ke, ataupun quiz kat Telegram, benda-benda macam tu lah yang boleh perbagaikan sikit cara. Jangan kita terlalu sempitkan pemikiran kita hanyalah sekadar usrah di WhatsApp. Boleh nak buat sekali tapi perbagaikan lah. Okay. Ni yang terakhir sebenarnya, kejutan. Kejutan ni boleh buat sesekali ataupun at least cuba sekali. Kejutan macam ni, maksudnya kalau kita kat ITG, kita kan biasalah kan buat belanja, makan, beli hadiah ke.
Tapi di nama baharu ni kita boleh juga buat kejutan. Contohnya kita post hadiah untuk adik-adik ataupun kita hantar food panda kat dia ataupun hantar makanan delivery kat dia. Tu sangatlah boleh buat dia rasa terharu lah. Bukan kita minta untuk diterima kasih, tapi ada salah satu cara nak bina bonding lah dengan Yusra. Tu sajalah Rana. Yang terakhir pesanan, jangan kita sempitkan usaha kita ni sekadar dalam halaqah. Dan pesanan lagi satu, kita semua kebanyakannya nak nukobat yang ada partner, bukan? Betul tak? Betul. Semua ada partner kan? Okay. Partner tu sangat penting sebenarnya. Partner tu bukan sekadar kita nak bagi-bagi tugas, tapi peranan partner ni ibarat kerajaan dengan pembangkang. Kita sebenarnya boleh menilai sesama kita. Contohlah, Ana dengan Nadira. Akan memang sentiasa tanya dia, okey tak tadi, okey tak cara akak tadi, apa yang kita tak kena. Maksudnya, andai kata kita perlu perbincangan dan kita kena saling bercangkah penangan tu untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Memang kita kena macam tu lah. Kita kena buat postmortem. Contohnya lepas Austra, kita buat postmortem sama partner kita, apa yang tak kena. Kita kena kaji pasal ahli usul kita, ni macam mana, kita tetapkan pembahagian. Maksudnya contoh, Nedi pegang sekian, akak pegang ni. Pegang tu, kita pegang untuk kita kenal lebih rapat, tapi hakikatnya kita kena kenal dua-dua. Macam tu lah. Jadi, itu sajalah Rana. Maaflah atas segala kekurangan. InsyaAllah lah lepas ni akan ditambah oleh panel yang kedua yang lagi banyak pengalaman. Jadi, wallahualam. Maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jazak diucapkan kepada Ustazah Nurul Izzati binti Mazlan atas perkongsian yang membumi tadi. Jadi sedikit paraphrase yang daripada awal tadi Ustazah telah memulakan perkongsian beliau dengan 3 rukun surah. Jadi kita perlu hadanglah betul-betul rukun ni, bukan sekadar lafaz di mulut tapi secara praktikal, iaitu ta'aruf, tafahum dan juga takaful. Dan juga dengan beliau juga membawa tentang sirah Nabi SAW, sirah Rasul sebelum ni. Jadi sama-samalah kita hayati, kita tambah lagi, kita kaji, kita tambah lagi pengetahuan kita. Daripada perkongsian ni kita luaskan lagi bacaan kita insya-Allah untuk dapat kefahaman yang lebih mendalam. Jadi boleh dikatakan ini satu segmen yang dinanti-nantikan, kemunculan panel yang legend, bagi saya seorang yang legend, iaitu Al-Fadil Ustaz Afnan untuk berkongsi sedikit berkaitan selami jalan dakwah Nuqaba. Falyatafaddal ma'jura. Nuqaba lain ada persoalan boleh timbulkan dulu insya-Allah. Kena dah masuk. Okey, jap. Okey, Al-Fadil Ustaz Afnan, okey kan Ustaz Afnan? Okey. Alhamdulillah nampak muka dia. Okey. Allah handsome-nya. Saya jemput sekali lagi. Okey, saya jemput lagi. Bawa tak dengar ni, baru nak jemput ni, baru dengar. Okey, dengan segala hormatnya saya mempersilakan panel kedua iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Afnan bin Anwar. Falyatafaddal ma'jura. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yang dihormati inilah Presiden Kementerian Inten, seterusnya MC juga terima kasih, dan juga sahabat-sahabat Nuqaba yang dirahmati Allah sekalian lah. Terima sekali terima kasih sebab jemput lah. Sebenarnya ramai lagi yang bagi ni, kita tak ada apa-apa lah. Tapi insyaAllah lah atas dasar ni kita kongsi lah
Semoga apa-apa yang dapat pada malam ni dapat manfaat lah kepada semua para nukobak. Boleh lah semua? Boleh lah ni? Kan nak buat power teaching. Ni. Okey. Baiklah, insyaAllah pada malam ni saya akan lebih kongsi berkenaan sharing moment lah. Berkenaan macam mana tu pelaksanaan usrah dan apa-apa situasi yang selalu dihadapi lah oleh para nukobak. Pertamanya kalau kita lihat bila kita dilantik nukobak, terutamanya bagi orang yang tak pernah jadi nukobak, sebagai contohnya siapa? Diri saya sendiri. Saya pun dulu tak pernah jadi nukobak. Sebab dulu kat zaman sekolah ni jenis kaki tak pergi usrah lah. Jenis malas pergi kan. Tapi bila masuk mata, semuanya macam seolahnya terbalik lah. Terbalik dan jadi satu titik perubahan lah untuk diri saya, Alhamdulillah. Dan terutamanya juga bila pada semester berapa, SEM 1-nya, P-SEM 1, dilantik menjadi nukobak. Dan adik-adik usrah ada lah dalam ni rasanya. Ada apa tak? Pakai tak mengaku kot. Okey. Jadi bila jadi tu memang first pasal antara benda yang akan dihadapi oleh para nukobak lah, perasaan yang anda selalu dengar kan, iaitu pertama rasa tak layak. Yang kedua apa? Kedua, tak mampu. Ayat ni lah memang klise lah. Maksud Diana juga gunakan benda tu kan. Kononnya hujah untuk tak mau jadi nukobak lah. Tapi Alhamdulillah lah, selepas di brainwash apa semua tu, akhirnya kita terima juga. Dan sebenarnya bila kita, apa dia solusi untuk bila kita berhadapan dengan perasaan tu, pertama berkenaan tak layak ni. Tak layak, kita kena sedar tentang amanah yang Allah bagi kita. Sebab Allah bagi kat kita ni bukan Allah bagi saya saja. Dan Allah gerakkan hati orang pilih kita. Dalam banyak-banyak orang, Allah gerakkan hati para pensyarah, para pimpinan MTN untuk pilih kita menjadi nukobak. Jadi benda tu sebenarnya satu penghargaan untuk kita, walaupun kita rasa tak layak, tapi sebenarnya kita boleh. Cumanya kadang-kadang kita tak sampai tahap tu lagi. Sebenarnya kita boleh nak capai untuk menjadi seorang nukobak kan. Dan kita juga kena ingatlah tanggungjawab kita sebagai khalifah di bumi Allah ni, iaitu kita bukan saja jadi seorang yang soleh, tapi kita juga nak jadi seorang yang musleh. Itu yang paling penting lah, kita kena ingat. Dan kalau berhadapan dengan perasaan tak layak, ingat balik tu. Dan yang kedua pula berkenaan soal mampu lah. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan masalah tak mampu. Saya tak mampu, abang saya tak mampu, kakak. Dan jadi mau tak mau kita kena tengok untuk kita muhasabah diri kita. Bila kita tengok kat mana kekurangan kita. Dan kadang-kadang masalah yang kita hadapi tu atau kekurangan kita tu mungkin tak dapat diselesaikan dalam masa yang cepat. Tapi insya-Allah kita boleh cuba usaha. Sebab itulah kadang-kadang bila kita dapat amanah ni, sebenarnya dia juga merupakan salah satu tarbiyah. Bukan tarbiyah ni hanyalah solat semata tak. Tapi ni jugalah tarbiyah rabbaniyah, iaitu tarbiyah daripada Allah SWT untuk bantu diri kita ni. Mungkin kalau dulu kita jenis tak mau cara pasal orang, nak cara pasal diri sendiri je. Lepas ni kita kena cara pasal orang lain. Bukan maknanya kita nak jadi orang busybody, tapi kita nak membantu dia. Itulah bezakan kita dengan biasalah. Dan sebenarnya bila kita jadi nakid ni macam kita jadi cikgu lah. Kita pun bakal cikgu kan. Bila kita bakal cikgu ni, maka macam-macam persediaan kita perlu ada kan. Dan kita pun perlu kreatif untuk mengendalikan kelas kita tu. Macam tu juga dengan usrah, kita kena kreatif juga. Dan berkenaan tabu juga kan, saya pernah tanya kepada Ustaz Khairul Anwar kan, merabi kita semua di Maktab. Waktu tu jumpa dengan dia lah personal. Saya tanya dia, Ustaz tak sibuk ke kan? Ustaz tak letih ke dekat Maktab? Ustaz jadi HCP bahagian bahagian kerohanian. Lepas tu dekat umur Ustaz bagi ceramah banyak-banyak. Ustaz tak pergi sama IQ dan sebagainya. Jadi Ustaz kata nak kata penat tu memang penat. Jadi bila kita punya adik ganjaran yang bagi tu, antaranya pekerjaan hati lah. Untuk kita, untuk istiqomah, kita ingat balik ganjaran yang Allah bagi kita.
Dan kita ingat balik mungkin ni juga tarbiyah yang Allah nak bagi kat kita untuk kita improvekan diri kita lah. Okay lah, okay, itu yang pertama. Okay, yang keduanya bila kita dilantik di Nukoba dan tentulah kita akan diberikan usrah, dan iaitu kita akan ada kumpulan kita, kelompok kita. Dan bila kita dapat kelompok kita dan kita akan berhadapan dengan adik-adik usrah. Adik-adik usrah kita ni ataupun madhab kita ni kadang-kadang ada yang sama umur kita, kadang-kadang tua setengah kita, kadang-kadang mungkin ada yang dan majoritinya lebih kepada yang lebih muda lah daripada kita. Jadi bila berhadapan dengan situasi macam ni, mau tak mau kita jangan dah rasa rendah diri sangat, dan jangan dah rasa besar diri sangat. Sebab apa saya kata rendah diri sangat, besar diri sangat? Bila kata rendah diri ni, terutamanya bila kita duduk dalam usrah ni, dalam kumpulan kita tu, kadang-kadang ada adik-adik usrah kita ni, dia lebih expert daripada kita kadang-kadang dalam certain perkara. Contohnya dalam bahagian ideologi ataupun fiqh sebagainya, dia lagi expert daripada kita. Jadi kita jangan rendah diri, tetapi kita gunakan kelebihan dia tu untuk membantu kita. Macam itulah, macam juga bila kita dalam kelas kita mengajar kan, kita gunakan budak-budak yang pandai sikit ni untuk bantu kita, bantu pelajar-pelajar hak lemah. Kalau kita nak pegang semua susah juga kan. Ada orang ni? Hello? Ada. Ada MC, alhamdulillah nasib baik. Oi Tahir. Okey. Jadi untuk kalau rendah diri lah kan. Jadi untuk yang macam mana, untuk yang macam ni, apa, kita jangan besar diri ni, terutamanya sebab apa? Sebab besar diri ni apa maksudnya? Bukan maksud dia berlaku apa, tapi kadang-kadang dia macam terlalu nak buat adik-adik usrah dia ni macam adik-adik dia kat rumah, adik-adik hak lumah 5-6 tahun tu. Maksudnya nak atok segala benda kan. Sebab satu kita kena faham, kebanyakan pelajar di IPG kita ni dia macam lebih kurang nak umur nak dekat sebaya lah, walaupun beza 3-4 tahun kan. Tapi dia taklah terlalu jauh sangat. Jadi kita janganlah terlalu nak anggap dia macam budak-budak sangat. Yang kita kena layan dia macam orang dewasa. Terutamanya kalau budak lelaki dia tak suka sangat macam nak terkongkong sangat kan. Tapi jangan salah faham, bukan maksud anak kita tak payah tegak tak. Kita kena tegak. Tetapi jangan kita terlalu nak menyusun dia sangat. Faham tak? Dia akan jadi rasa macam rebel kan. Dan lah kali kemungkinan dia juga akan menjauh. Okey, jadi seterusnya, kalau Ana salah betul kan Ana? Ana pun tak tahulah, besar kita ni, share-share je lah. Okey, seterusnya ialah bila kita dapat adik usrah kita ni, yang paling penting kita kena kenal dia. Yang ni sebenarnya yang paling penting, iaitu kita kenal mad'u kita. Kenal mad'u kita supaya apa? Dan kenal sebelum tu, kenal ni bukan saja waktu ta'aruf awal-awal tu lah. Kita selalunya jadi macam satu trend kan. Kita punya usrah, buka-buka, okey kita ta'aruf dulu sama-sama kan. Kadang-kadang dia macam tak perlu nak diprogramkan sangat. Tapi boleh je programkan, tak ada masalah. Cumanya mungkin boleh buat kelainan lah, taklah tiap minggu. Maksudnya benda yang sama ada ulang lah. Dia kadang-kadang boleh jadi kita tanya dalam keadaan secara tak langsung. Okay, taklah contoh. Okey. Ini kita ta'aruf, kita nak ta'aruf berkenaan makanan kegemaran. Dia jadi macam kadang-kadang ada orang yang jenis macam dia tak berapa sentuh sangat, dia jadi kenapa ni kan? Dia jadi macam, dia pun kadang-kadang macam nak share pun macam tak mau share. Kadang-kadang kita lebih kuat santai lah kan. Dan bila kita kenal juga dengan adik-adik kita ni, sebab apa? Bila kita kenal dia pun, kita akan dapat sesuaikan pendekatan dakwah kita. Dan kita dapat tengok macam mana kita nak menegur dia. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab contoh kita tengok setiap orang ni dia ada perbezaan watak. Dan ada orang dia boleh kita tegur direct atau cakap maki depan muka kan. Ada orang boleh. Tapi ada orang kenal sikit pun dia dah terasa teruk. Dan sebab tu kadang-kadang yang paling efektif lah kita tegur secara fardi ataupun secara seorang yang jumpa seorang ni lah salah satu daripada apa
tugas nukobak yang agak berat sikit lah, iaitu kita kena jumpa seorang, kita tegak-tegak dia kan. Tapi kalau tegak secara umum pun tak ada masalah dalam usrah. Cuma kalau tegur secara individu, kalau anda nak detailkan contohlah dia ni couple keluar lelaki perempuan, cakap keluar lelaki maksudnya dia mungkin dia terasa dalam usrah tu kan. Jadi mungkin boleh sebut berkenaan couple apa tu, tapi contoh lah situasi dia yang keluar tu, mungkin boleh jumpa dia. Cakap contohlah Tahir keluar dengan perempuan ni ya. Cakap elok-elok lah. Jumpa personal lah. Kita tegur dia juga elok-elok. Okey. Dan juga bila kita kenal mereka betul ni, kita tahu kat mana kelemahan mereka dan juga kelebihan mereka. Sebab tu penting lah untuk kita kenal. Kenal ni sangat-sangat penting. Poin paling penting lah bagi saya. Sebab bila kenal ni macam-macam kita boleh buat. Kan? Kenal ni bukan jangan hanya tanya waktu ta'aruf awal-awal tu dan usrah tu je. Sebab tu kita pernah dengar kan, ada apa Imam Sabana kata tak cakap. Ta'aruf ni bermula selepas tasbih kafarah. Bukan bermula selepas Al-Fatihah. Maksudnya kita kena lepas habis usrah kita jumpa, kita kena jumpa dia juga. Kita kena kenal dia dan kita kena bantu dia. Maknanya kita bukanlah menjadi nukobak hari Rabu. Nukobak hari Rabu. Kebanyakan kalau Batak tu kita banyak nukobak hari Rabu. Kadang-kadang mereka pun jadi tu kadang-kadang kan. Jadi satu muhasabah bersama lah kan, supaya kita tak jadi nukobak hari Rabu dan kita jadilah nukobak hari-hari, nukobak hari-hari. Jadi macam mana nukobak hari-hari tu, iaitu kita sentiasa bersama dengan mereka kan. Kalau boleh ajaklah. Kalau ni kat ni situasi COVID susah lah kan. Kalau bukan kalau dah okey kan nanti kan. Maksudnya cubalah bagi kat masa kita, contoh adik ada 6-7 orang. Sehari keluar dengan seorang ni kan. Contoh keluar makan pagi. Betul yang ni makan tengah hari kan. Bagi-bagilah kan. Dan bila kita jadi nukobak, mau tak mau memang kita tak dapat lari daripada pengorbanan lah. Pengorbanan, contoh duit, masa kita kan. Memang kalau kita berkira bab ni macam masalah sikit lah. Memang mau tak mau diperlukan juga untuk kita nak membina mereka ni. Dan kita juga dalam usrah kita nak bantu mudahkan kerja kita, macam saya cakap tadi, kita kena kenal pasti siapa yang boleh jadi pembantu untuk kita. Sebagai contoh lah, masa nak pegang usrah first time jadi usrah nakib masa PSM 1, waktu tu macam baru nak belajar, nak kawan adik-adik kan. Kita pun satu, lebih kurang muda setahun lah sana kan. Nazmi, Abu, Azam macam tu kan, Syarul macam kan. Jadi waktu ni kadang-kadang kita susah, tapi Alhamdulillah waktu tu Allah adakan seorang seorang murabi, seorang yang dalam kalangan mereka ni yang membantu anak lah. Iaitu dia siap pesan macam ni, dia kata ayat dia macam ni, anak ingat lagi, siapa tak mari usrah aku cari dia, ustaz aku pesan dulu jangan tinggal usrah. Ni ayat dia. So siapa-siapa boleh tahu kot ayat siapa tu. Jadi tu macam bila jadi macam tu kita seronok lah kan. Alhamdulillah lah, kita rasa macam benda tu mudah. Kenapa Nazmi gelak tu? Okay. Jadi benda tu lah macam dia jadi satu penggerak. Begitu juga dengan masa anda pegang usrah Al-Amin, Ammar, Arif Fikri apa semua tu. Ada juga macam contoh macam Al-Amin menjadi pembantu Ana sebagai macam mana dia bantu, iaitu dia macam tu sampaikan maklumat ataupun dia bantu, contoh anak nak tegur seorang ni, anda gunakan dia untuk bantu. Sebab kadang-kadang ada di usrah kita ni, dia macam tak boleh dengan kita terima, dia tak boleh terima teguran kita, tapi kita boleh gunakan sahabat-sahabat dia tu. Gitulah. Boleh faham mana? Risau agak ni, takut kalau melalui abang tu, takut agak ni. Okey, insyaAllah. Mantap. Okay, sorry. Okay, yang kedua ni seterusnya berkenaan poin ni lah, jangan terlalu formal sangat lah. Dia formal macam mana cakap macam nak contoh tangan macam mana shake kan, tak perlulah. Maksudnya kita terlalu formal sangat, dan iaitu kita kalau boleh tak terlalu formal. Tak perlu, ni pandangan lah, tapi kalau pandangan orang lain ikut sekolah kan. Contoh macam tak perlulah nak tetapkan suruh panggil saya
abang. Ada orang macam tu, dia suka bila orang panggil dia abang. Ada orang dia suka orang panggil kakak kan. Tapi kakak tu dia satu kebiasaan lah untuk perempuan, dia panggil kakak. Kalau toaster pun sama batch pun, kalau dia panggil, contoh lah nama dia Aina, panggil Aina, betul. Dia tu, Aina tu toaster benda orang panggil, dia pun tengok dengan menjeli. Tak ada lah. Okay, jadi bila jadi macam tu, kita tak payahlah nak formal sangat lah. Sebab kadang ada orang dia tak boleh sangat. Macam kalau macam Ana jenis tak kisah pun, Ana tak pun nak panggil, nak suruh mereka bahasakan je mereka Ana, Enta ke apa ke. Bagi apa kakak, abang, tak payah pun kan. Sebab kadang-kadang ada mereka tak boleh kan. Kadang-kadang mereka terlepas panggil aku ke apa tu, tak apa, biarlah dekat mereka. Biarlah kat mereka kan. Jadi tak payahlah kita nak tetap-tetapkan sangat kat mereka. Selagi mereka jadi macam apa, dia dah rasa macam tak apa nak sedap sangat gitu lah. Lepas tu macam cakap tu, sebenarnya kita anggap mereka ni macam kawan-kawan. Jangan terlalu macam cakap nak anggap macam adik-adik 5-6 tu, budak-budak. Sebab mereka ni dah besar lah. Dia akan jadi rasa macam janggal sikit lah kalau kita anggap mereka macam budak-budak sikit. Jadi kita anggap mereka macam kawan-kawan lah. Kawan-kawan kita macam mana kita dekat dengan mereka, kita tegur mereka, kita rapat mereka, kita tak kena tegur. Bila cakap bila rapat ni bukan maknanya kita tak payah tegur, kita kena tegur. Kita kena tegur, tapi jangan terlalu macam budak-budak sangat. Kau tu macam budak-budak sangat. Dan satu lagi, contoh kalau berkenaan grup WhatsApp kalau boleh cuba hidupkan. Kadang-kadang tak semestinya hidupkan waktu hari Isnin nak, sebab apa? Sebab nak sebarkan maklumat usrah semata. Kadang-kadang boleh je timbulkan, contoh hantar artikel ke apa-apa kan, share kat mereka. Tapi tu tanya tu, ada tahu isu semasa, sembang-sembang tanya khabar mereka kan. Kalau macam grup dulu waktu ada zaman Nazmi kan, tanya Syarul lah apa kami buat kat dia. Syarul, lepas tu grup dengan Amin pun ada waktu tu kan. Kami cuba ni lah, walaupun kadang-kadang tapi boleh bergurau-gurau sesama ni kan, tapi jangan sampai jatuh sikap lah kan. Tak boleh jagalah benda tu. Kemudian antara yang paling penting juga, kita kena selalu ambil berat lah. Ambil berat pasal ahli usrah kita ni. Contoh kalau sekarang ni macam mungkin norma baru kan. Norma baru ni susah kita nak duduk dekat. Jadi contoh kita boleh tengok status dia, ataupun Insta ke apa ke, nak WhatsApp macam saja pun boleh, nak call pun boleh kan. Tapi kalau ni itulah, bina hubungan lah yang paling penting lah. Bina hubungan mereka dan kenal mereka. Dan satu lagi, bila kita mempunyai hubungan dengan orang, maksudnya kita berhubungan dengan adik-adik sekolah kita, kawan-kawan kita tak boleh nak jangan biar macam kita ada kepentingan dengan mereka. Jangan bagi nampak kita macam bila kita perlu baru kita. Maksudnya contoh bila nak sembang tu, bila nak usrah baru nak sembang, jumpa tepi jalan, contoh hari Rabu usrah contoh kan. Kalau kat mata bila hari Rabu jumpa, bukan main rapat nama pun, hari Khamis jumpa tu dia dah tak tegak siapa. Gitulah. Dan itulah untuk poin tu. Dan ambil berat mereka tu tak boleh, kita ni lah secara fardi lah, jangan tanya dalam grup saja, PM lah mereka kan. Kalau ada rumah dekat dengan rumah, pergi jumpa, tak tu paling terbaik. Tak semestinya kita sembang pasal silibus. Kita tanya-tanya khabar dia kadang. Sebab bila orang tanya khabar kita ni, kadang kita rasa seronok. Bila orang ambil berat pasal kita rasa seolah-olah kita dihargai. Jadi itulah antaranya best lah bila ada orang ambil berat pasal kita. Ana bagi contoh waktu situasi zaman masa Ana PP lah. PP Ana ada nakib Ana. Mungkin tak tahu lah ada yang kenal ke tak kan. Nakib Ana yang baru kahwin ni, Dia
dia memang sangat ambil berat Zainal. Dan Ana sangat kagum dengan dia. Walaupun dia sebenarnya dia datang daripada keluarga yang tak senang. Bukan orang senang. Tapi dia tak pernah tunjuk macam dia tu bukan orang yang tak senang. Dia bawakan bantuan macam-macam. Dan kalau setiap pagi tu dia main kejut subuh kan. Malu tahu lah. Memang bagus lah dia kejut subuh kan. Walaupun kadang-kadang kita lihat kan. Tapi dia kerok-kerok kan. Bagus lah. Dan kat situ kita rasa macam abang ni bagusnya kan. Dan kat situ kita mula rasa macam percaya kat dia. Cara dia ambil berat kita rasa sikoh dia. Sampai dia suruh kita buat apa-apa, kita boleh terima. Hatta waktu tu dia suruh Ana masuk N10 kan. Ana masuk waktu tu. Walaupun zaman sekolah Ana tak pernah terlibat dengan badan pandan dakwah. Tapi Ana tak apalah bang. Okey, saya mula-mula berat-berat kan, tapi waktu tu abang tu bagi semangat kan. Dia bagi semangat apa kan. Jadi kita berfikir balik kan, kita tolong agama Allah. Ana pegang satu ayat ni, intan surullah yang suruh Aisyah abnamakum, surah Muhammad ayat 7. Tu Ana pegang ayat sebagai penguat lah. Kalau rasa macam nak down, bohong lah kalau kita tak pernah down kan. Okey, yang seterusnya ialah paling penting juga kita kena jadi seorang yang ikhlas lah. Ikhlas buat kerja ni, iaitu kita tak mengharapkan sebarang balasan. Contoh kita punya lah belanja mereka macam-macam, contoh macam Izzati cakap tadi, kita punya lah tempat food panda bagai kan, tiba-tiba dia tak reply langsung, tak reply kat grup ke thank you kakak, thank you abang kan, tak ada pun kan. Tak apalah, kita anggap lah mungkin kita doa lah mereka moga Allah gerakkan hati mereka ni untuk menjadi lebih baik lah. Mungkin bukan dalam masa waktu di Batak, tapi istiqamah tak dia akan dapat lebih baik. Kita tahu kan, macam juga Nabi doa kat penduduk Taif tu. Jadi kita jangan biasa lah bila kita buat kerja dakwah ni. Contoh kalau adik tak main usrah, dia tak main usrah, janganlah jumpa dia buat muka jegir. Tak mau dia jegir. Tengok kawan tu pun takut kan. Kita buat biasa dia. Kita jumpa dia, kenapa tak main, cakap elok lah. Janganlah buat perli-perli. Sama juga kalau contoh kawan tu bukan jenis yang selalu main masjid, tiba-tiba dia main masjid, abang nakik dia jumpa, tanya apa, cakap apa, lama tak main, memang nampak melawak, tapi sebenarnya benda tu boleh beri kesan ke orang. Tiap silap tak mau main dah. Gitulah dia. Dan sebagai pendengar yang baik ni, kalau kita jadi pendengar pada masalah dia lah. Contoh kalau antara nak kita kayu ukur lah, nak kata macam berjaya, macam pandangan orang kan, bila adik-adik usaha ni dia boleh berkongsi dengan masalah dengan kita, tambah-tambah pula berkenaan personal, masalah personal dia ke kan. Contoh dia suka kat orang ni ke, bagi contoh kan, suka kat orang ni ke, sebagainya ke, sampai dia boleh cerita tahu tu bagian satu kejayaan yang kata dia tu percaya. Itu sebenarnya kita kena bersyukur bila kita jadi kita dapat benda tu lah. Tapi bila kita dapat benda tu, kita buat tapi itulah sebagai untuk menyalurkan tu, macam mana nak salurkan dia punya masalah tu pada solusi yang lebih baik lah. Macam anda pun pernah menghadapi benda tu, anda tanya kepada nakik anda, macam mana boleh tergerak hati nak tanya nakik anda berkenaan situasi dan masalah pada waktu dulu-dulu dan baru nak dulu lah kan. Jadi mestilah kita belajar, dan kita pula jangan hanya menjadi pendengar yang baik. Walaupun anda tahu perempuan kalau secara psikologi dia, kalau boleh nak orang dengar masalah dia, dengar je, tak payah cakap, dengar je, tak payah cakap, dengar je. Itu orang perempuan. Tapi kalau kita lelaki ni, kita kena juga bagi solusi kan. Jangan duk ikut dengan buku tu kan. Walaupun memang ada betul juga, tapi kena jugalah bagi solusi kepada adik-adik usaha kita supaya dia lebih terpandu untuk function kita. Dan kita nak bina dia biar dia tahu tujuan hidup dia tu untuk apa. Itulah. So slow lah, kita tak boleh nak mengharapkan dia perubahan yang cepat, tapi kita kena selalu. Boleh jadi juga kan, kalau kita pegang usrah ni, kita akan pegang, contoh kita pegang setahun, tiba-tiba kita dapat usrah yang baru. Tapi jangan kita tinggal usrah lama. Mungkin kita taklah sempat untuk buat usrah sekali, jumpa sekali.
Lebih masa awak? Sorry. Dah, kalau sampai 10-20 boleh tak? Cukup tak? Boleh kau, boleh. Ya, habis ni. Mantap pengisi. Okay, teruskan. Maaf. Okay. Apa dah? Percaya tu lah. Kena terlupa. Okay. Seterusnya, bantu jugalah adik-adik ni jaga amal-amal fardi mereka. Kan? Kena kerja subuh. Kan? Kita ajak dia pergi program kan. Tak kisahlah program sekarang ni secara online kan. Jadi kita ajaklah mereka, kalau boleh tu jangan spam kat grup je. Kalau boleh kita PM mereka. Soalan macam kena banyak memahami dah diri orang ni. Sebab macam Ana lebih suka mendekati seorang. Ustaz orang ni tak tahu lah. Sebab memang dia letih kena jumpa seorang, nak kenal dia ni perangai macam mana. Tapi bila kita dah kenal, memang seronok lah. Sebab kita boleh tahu dia ni, aku tahu dia ni kat mana, kelebihan dan kekurangan dia kat mana. Gitulah. Dan satu lagi nak menjayakan usrah. Selain kita nak mengikat hati kita dengan adik usrah kita, jangan lupa juga kita ikat hati adik usrah kita dengan adik usrah kita yang lain. Sebab kadang-kadang bila dia ada kata-kata antara, kadang adik usrah ni dia pun suka dengan pengisian kita, tapi dia tak suka dengan kawan-kawan dia. Ada juga jenis tu. Jadi kita kena cuba bagi mereka ni ada rasa bonding mereka tu. Tengok kat mana mereka punya keserasian mereka tu kat bidang mana. Contoh suka berkelah ke apa. Kita kena kenal lah orang, penting lah. Okay. Lepas tu semasa usrah berjalan pula kan, maksudnya bila kita kendalikan usrah tu jangan duk format sama saja kan. Itu apa ayat klise kita, semua sihat, itu contoh antaranya kan. Jadi kita pelbagaikan dan boleh jadi juga waktu usrah kadang-kadang kita tak bincang silibus, boleh jadi juga kita jadi tempat untuk kita tanya masalah apa nak. Dan yang paling penting kita tengok, nak bagi tu kita tengok keperluan adik-adik tu. Sebagai contoh kalau sekarang fasa PKP lah, fasa KKP, contoh fasa KKP. Jadi kita tengok adik-adik ni masalah banyak sangat, contoh tak semayang ke apa sebagainya, urus masa tak apa ni. Jadi kita bincang berkenaan tu dulu, keperluan. Walaupun waktu tu silibus tentang silibus minggu tu contoh perang Khandak contoh lah kan. Jadi kita utamakan yang mana lebih utama. Dan hari sekali kita tak mampu jaga semua, jangan tinggal semua. Itulah, tak mampu semua jangan tinggal semua, pegang tu lah. Mungkin dalam 10 orang tu kita tak dapat nak pegang hati mereka semua, tapi kita cubalah buat yang terbaik. Dan kita ingat juga Allah tengok usaha kita kan. Hasil dia kalau kita dah usaha dah buat macam mana dah tak dapat kan. Sebab benda tu Allah yang gerakkan hati dia. Dan jangan risau juga, contohlah kalau bila kita yang nakit ni, kadang-kadang ada orang cakap kat adik-adik usaha kita, jangan dia dengar sangat cakap dia lah, jangan dengar sangat lah. Kadang-kadang lah ada orang cakap dia tu kan. Kita jangan risau, insyaAllah bila kita buat baik dengan dia kan, kita memang layak ikhlas lah, tak nampak macam ada kepentingan sebagainya. InsyaAllah mereka sendiri dapat nilai benda tu. Dan antara benda yang memang nak tekankan setiap kali Ana pegang usaha, tekankan adik-adik, pertama kali apa dia ialah kita tabayun dulu dengan setiap apa perkara yang kita dengar, sama ada daripada orang luar ataupun nakib sendiri pun. Fikirlah atas dasar iman lah, bukan atas dasar hawa nafsu. Jadi masa itu saja kot. Minta maaf lah kalau macam tak apa nak sampai rasa macam sorry lah, minta maaf banyak-banyak lah semua. Okay, jadi MC okay. Allah alam. Jazakallah khairan jazak diucap kepada Al-Fadil Ustaz Afnan. Jadi antara poin yang saya boleh macam tertarik lah dengan poin tersebut adalah kita ni adalah kita bukan nak jadi soleh saja, tapi nak jadi musleh. Kita tak mau baik seorang-seorang, sebab syurga tu bukan untuk kita seorang, untuk semua orang. Jadi macam kita kena tarik lagi mai untuk
perbaiki lagi untuk sama-sama masuk syurga insya-Allah. Jadi antara benda yang saya juga tertarik dengan perkongsian tadi macam apa yang Saudara Afnan buat dengan Usrah dia. Saya rasa macam nak jemput Syahrul pula bagi tahu apa yang dia buat. Tapi sebab masa sangat menceburi kita, tak boleh lah jemput Syahrul. Mungkin lain kali Syahrul boleh kongsikan pula insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah seperti yang kita telah janjikan, sekarang ni sesi Q&A insya-Allah. Jadi setakat yang saya perhatikan di ruangan chat ni dia ada 2 soalan. Yang pertama daripada saudari Umi Masalah, yang kedua daripada Fahmi Azhar. Jadi saya bacakan soalan. Soalan pertama, untuk Pak Ta'aruf untuk usrah PP, sesuai ke tanya soalan sedih-sedih dalam usrah atau boleh follow up melalui PM lebih baik? Itu soalan pertama. Dan juga untuk soalan kedua, apakah cadangan untuk aktiviti bagi norma baru yang lebih menarik? Sebab Kak Mat tak boleh main futsal sama-sama, tapi norma baru ni ada yang menarik tak bagi adik-adik kat rumah? Okey, itu persoalan yang ditujukan insya-Allah. Jadi insya-Allah mana-mana panel sama ada Ustazah Nurul Izzati ataupun Ustaz Memaafkan nak berkongsi pendapat, dipersilakan insya-Allah. Soalan yang pertama tadi jangan sorry dia baca balik tak ada ni. Tak jumpa. Soalan pertama ada lagu ni. Kali ni jangan mahal. Bukan apa. Saya pun tengah scroll. Okey. Untuk ta'aruf untuk ta'aruf PP sesuai tak? Tanya dia soalan sedih-sedih. Soalan heartbroken yang sentimental ni. Kan kita nak follow up PM je. Macam personal kot lebih baik. Itulah. Soalan kedua bagi ni Izzati pula jawab. Okay. Dipersilakan. Kalau soalan pertama insya-Allah kot boleh. Tapi kalau yang lain nak cakap pun tak ada masalah no. Bagi Ana kalau soalan yang sedih-sedih ni tak ada masalah pun nak tanya, boleh je jawab kan. Tapi macam kalau secara norma baru ni pun mungkin tak apa kot. Boleh bagus je. Kurangnya bila kita tahu tu juga kita akan lebih macam berhati-hati. Sebagai contoh kalau dia ada satu isu berkenaan dengan mak ayah dia ke, contoh dia cerita kan. Jadi lepas ni kalau kita contohlah nama ayah dia pelik, contoh nama ayah dia Isnin contohlah kan. Ada kawan ayah dia nama Isnin. Jadi kita takkan terlalu cepat lah. Maksudnya kita tak dah tersilap langkah. Contohlah kalau ada berkaitan benda yang disedih tu berkenaan dengan ayah dia. Jadi bagaimana tak ada masalah pun. Sekurangnya dia lebih so benda yang sedih ni sebenarnya kita jarang nak bercerita ke orang kan? Tapi bila kita mampu menyuruh orang bercerita dan berkongsi sama-sama, dia akan mewujudkan suasana yang lagi okey lah, seronok lah. Itulah pandangan dua sen lah. Seterusnya soalan kedua bagi dia lah, panel ni Izzati lah. Okay, bismillah. Nak jawab tambah sikit. Tambah yang pertama. Betul lah, dia boleh je tanya soalan sedih. Boleh je, tapi kalau pertanyaan Ana lah, bukan di fasa-fasa awal usrah PP lah. Kalau macam minggu pertama, waktu ta'awun yang pertama, kita tanya soalan sedih, itu selesai lah kan. Ataupun yang kedua pun masih sesuai. Tapi apa yang kita boleh buat kan, aktiviti yang macam untuk ukhuwah ni, kita boleh bincang benda yang common values. Maksudnya, apa benda yang sama. Contoh negeri. Misalnya kita tengok dalam usrah kita tu kalau nak separuh 6/12 orang Johor. Maksudnya sama, benda tu dah sama. Jadi benda tu kita dapat bina keterikatan yang sama. Contoh lagi hobi ke kan, hobi ada yang suka melukis, ada yang suka tengok studio. Maksudnya kita cubalah mencari apa dia punya titik persamaan dengan kita dan ahli usrah yang lain. So tambah sikit lah, dia boleh soalan sedih-sedih tapi mungkin dia boleh diselang-selikan. Nak cantik lagi contohnya icebreaking kita tu, ni kan ta'aruf kita tu, dia macam dia ada kaitan dengan tajuk, tu lagi cantik. Contoh lah apa yang macam pernah dibuat Usrana waktu tu dulu usrah yang lama. Ni adalah tetapkan adik usrah yang buat. Dia lah yang mereka ta'aruf ni ada dalam ni Hazira Insyirah.
bila kita bagi dia peranan, soalan takruf dia kata lah, okay, ni macam muslimat sikit lah, apa penjagaan wajah lah, skincare yang kita pakai lah, yang kita hari-hari pakai. Dia kata gitu lah, semua jawab lah. Jika kalau muslim dia tanya lah cara nak kekalkan penjagaan rambut ke apa kan. Semasa beritahu lah, cuci muka, bla bla semua kan. Dan di akhir slot tu dia khulasahkan, dia kata macam mana kita berpegang dengan skincare produk kita semua tu setiap hari, kita tak tinggal. Macam tu lah kita kena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah tajuk hari tu, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Itulah. Jadi yang cantik lah macam kita buat seindaksi tu yang benda yang berkaitan dengan apa yang kita nak ajar tu kan. Okay, itu Allah untuk soalan pertama. Soalan yang kedua, soalan daripada Fahmi Azhar. Cadangan aktiviti kan, aktiviti ukhuwah lah kan. Tak adalah, tak ada macam ni apa yang terlintas lah kan, fikir-fikir. Mungkin kita boleh buat aktiviti tukar-tukar hadiah sama ahli usrah kita kan, post hadiah, dan dia melibatkan semua lah. Maksudnya kita buat satu masa tu yang kita memang cakap, okay, nanti contohlah ada elang kan, elang bulan 12 nanti kita cakap lah, jom kita main tukar-tukar hadiah. Lepas tu kita buatlah macam aktiviti tu. Itu satu lah. Satu lagi, kita boleh ta'aruf setiap minggu, ta'aruf, slot yang aktiviti ukhuwah setiap minggu tu ialah kita buat di Google Meet. Contoh kita boleh main spin wheel ke, kita spin lah nama-nama ahli usrah kita, ataupun spin soalan-soalan yang kita nak tahu. Macam tak apa lah, maksudnya kita boleh kreatifkan lah. Dalam Google Meet tu kita banyak boleh buat aktiviti sebenarnya kan. Kalau yang dekan lah, yang rentas-rentas praktikal semua tu bukan lah. Yang lain-lain ni ramai je, mesti ada banyak aktiviti yang dia boleh buat dalam Google Meet tu. Kita boleh main Kahoot, quizzes dengan usrah kita, ataupun yang lain kita boleh buat ringkasan usrah. Kita tetapkan lah, masing-masing kena buat lah apa yang kita dapat minggu ni, tajuk minggu ni, ikut aktiviti masing-masing. Dan kena share dekat status, dekat story Facebook ke, story IG ke. Okay, lepas tu lain kat kita boleh buat challenge. Kita boleh buat challenge sama-sama ahli usrah kita. Contoh, masak apa hari ni. Lepas tu semua kena share resepi, share gambar dalam grup. Contoh lah kan. Ataupun kita challenge mutawah amal. Kita buat sama-sama lah. Contohnya, Isnin ni, jom hari Isnin ni kita puasa sama-sama, puasa sunat sama-sama. Lepas tu adalah yang seorang ni yang memang akan kejut waktu sahur ke, seorang ni memang apa-apa lah, maksudnya memang kita tetapkan peranan masing-masing. Ataupun Khamis, jom sama-sama Khamis ni kita qiyam sama-sama. Ada peranan yang tukang kejut, ada yang tukang follow up siapa tak dapat bangun. Jadi itulah cadangan-cadangan yang terlintas lah. Apapun kita kena kreatif kan, kena boleh je nak banyakkan perbincangan, nak wujudkan perbincangan dalam grup Nukobak tu kan. Sebab ramai je yang ada idea sebenarnya, ada idea lagi bernas untuk kita buat aktiviti ukhuwah. Itu je lah, wallahualam. Harap menjawab. Okay, jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada kedua panel kita atas perkongsian cadangan daripada soalan-soalan tadi, insyaAllah. Jadi saya minta maaf, saya mewakili pihak majlis, pihak liqa, mohon maaf lah atas kita terpaksa tutup sesi Q&A sebab masa sangat menceburi kita. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat masih bersama saya ke? Masih. Okay. Jazakumullah khairan. Jadi insyaAllah kita tutup dulu segmen perkongsian ini. InsyaAllah kita beralih ke segmen terakhir, iaitu segmen round table insyaAllah. Jadi saya buka kepada Nukobak yang lain. Nukobak secara umum, siapa ada apa-apa yang nak di round table kan, dipersilakan insyaAllah. Kalau ada cakap ada, kalau tak ada cakap tak ada, kalau sedang fikir cakap sedang fikir insyaAllah. Daniel Zikri. Ini yang munculkan diri. Ya saya.
Tak ada dohkok. Oh, tak ada dohkok, katanya Aminuddin alias. Jadi saya kira daripada pihak Nukobat tiada, insyaAllah. Jadi daripada pihak Nur Izzati Mazlan, maaf atas kekurangan, apa-apa boleh PM, insyaAllah. Syukur semua. Okay, insyaAllah. Jadi saya teruskan sesi round table kepada pihak MT, insyaAllah. Kadang ada. Okay, terima kasih diucapkan kepada Aiman Muttaqin. Anda harap semua para nuqaba dapat mengambil isi ataupun input yang baik serta menerapkannya dalam kita punya usrah lah untuk di masa hadapan, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dalam suratul As. Yang siapa dah baca boleh live, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.